Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penduduk kampung Lok Urai Pulau Gaya yang terjejas kebakaran 11 Mac lalu memohon pertimbangan kerajaan agar dapat membina rumah dengan segera. Ini kerana penduduk terlibat kebakaran masih menumpang di rumah keluarga atau jiran yang menghadkan aktiviti harian keluarga berkenaan. Ketua Kampung Lok Urai Rukayah Bilok berkata perbincangan dengan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM telah dilakukan. Dapatan daripada penduduk Lok Urai akan dikemukakan kepada pihak berkaitan untuk tindakan. Harapan saya selaku Ketua Kampung supaya mereka dapat diberi pertimbangan untuk membina rumah mereka semula di sini. Tidak mau berpindah daripada Kampung Lok Urai kerana kehidupan kami di sinilah. Kami di sini selaku nelayan. Rukayah ditemui pemberita RTM dalam program Misi Kebajikan Persatuan Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia di Lok Urai, Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Sementara itu, penduduk dan sukarelawan berharap pihak berkaitan memandang serius keperluan penduduk Lok Urai. Sebagai mangsa kebakaran juga, mengharapkan agar semua mangsa-mangsa kebakaran ini mendapat keprihatinan daripada semua pihak, keperluan asas dan khususnya kepada penempatan kami semula. Sangat berharap mangsa-mangsa kebakaran yang berlaku sebelum ini dapat dipandang daripada pihak-pihak atasan untuk membantu daripada segi bajikan, rumah dan keperluan sekolah. Lebih 70 buah rumah dengan hampir 300 keluarga musnah tempat tinggal di Kampung Lok Urai, Pulau Gaya, Kota Kinabalu dalam kejadian kebakaran itu. Usahawan industri kecil dan sederhana IKS digalak terlibat sama dalam setiap program pembangunan keusahawanan yang dikendalikan oleh kerajaan. Ini kerana kerajaan telah menyediakan pelbagai platform untuk membantu usahawan IKS memasarkan produk mereka. Justeru peluang perlu diambil bagi memasarkan produk masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan, Ruslan Muharam berkata peluang sedemikian boleh dimanfaatkan usahawan IKS sekitar Beaufort menerusi pembukaan pusat IKS Beaufort. Ada 7 kepimpinan kita di Lumadan yang inginkan memperkasakan usahawan ataupun sosial ekonomi masyarakat kita perlu membawa usahawan-usahawan ini untuk aktif mengambil peluang-peluang yang kita nampak begitu luas sekali dalam arena perniagaan. Beliau ditemui RTM sempena Karnival Usahawan IKS dan perasmian Pusat Produk IKS Sabah Beaufort di Beaufort. Karnival 3 hari ini nyata memberi peluang kepada usahawan tempatan untuk menjana pendapatan. Program sebegini, dia membantu untuk para usahawan mendapatkan platform pemasaran dari segi offline dan selain daripada itu bantuan-bantuan daripada agensi juga dapat memudahkan untuk kami lebih pergi jauh lah, especially dalam pemasaran untuk usahawan lokal Sabahan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan tempatan ataupun DIDR sebab memberi peluang kepada saya untuk menghadiri karnival ini. Sangat terbaik untuk usahawan-usahawan yang baru akan bermula ni kan, sangat terbaik. Masing-masing menjaga SOP lah, menjaga keselamatan, jarak semua harus dijaga. Pembukaan Pusat Produk Industri Kecil dan Sederhana IKS Sabah Beaufort dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 500 usahawan di daerah berkenaan serta daerah berdekatan seperti Papar, Kuala Penyu dan Sepitang. Pengusaha kecil dan sederhana yang berdaftar dengan pejabat daerah atau pihak berkuasa tempatan PBT dinasihat mendaftar dengan Perbandaraan Malaysia Sabah PMS melalui sistem e-perolehan bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti perniagaan dengan Kerajaan Persekutuan. Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah Alan Abdul Rahim berkata, sekiranya tidak berdaftar dengan PMS, ia akan menyebabkan kegagalan mendapatkan tender mahupun berurusan dengan agensi di bawah Kerajaan Persekutuan. Mudah saja. Datang sekiranya dokumen lengkap, daftar dan akan diberi kelulusan serta merta. Kalau prosedur biasa online, 14 hari. Jadi jangan lepaskan peluang ini juga. Beliau ditemui dalam majlis penyampaian bantuan prihatin BPN 2.0 di Kinabatangan. Sementara itu, Pegawai Daerah Kinabatangan Abdul Manap Abdul Ruhim berkata, selain menyampaikan bantuan melalui kaunter yang disediakan, penyerahan turut dibuat di rumah penerima khususnya bagi golongan orang kurang upaya.
Kebetulan ada satu orang penerima itu dikenal pasti dari kalangan OKU, jadi kita mau memudahkan dia. Kalau dia dibawa ke sini banyak perkara yang mungkin akan menyulitkan penerima tersebutlah. Seramai 1,419 penerima BPN 2.0 dari daerah Kinabatangan menerima bantuan berkenaan secara tunai. Cadangan untuk menjadikan daerah kecil Membakut sebagai sebuah daerah penuh adalah selaras Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya yang mengutamakan kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Cadangan tersebut pada dasarnya dipersetujui Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif yakin dengan naik taraf tersebut akan membawa pelbagai pembangunan serta kemudahan kepada rakyat sekaligus merancakkan lagi sektor ekonomi di daerah Membakut melalui pentadbiran sendiri. Membawa pembangunan lebih kepada kawasan kita serta akan memartabatkan Membakut dari sudut pelbagai bidang termasuk pendidikan yang sedang menjadi fokus kepada kita dan bidang-bidang yang lain termasuklah prasarana di kawasan Membakut ini. Beliau berkata demikian semasa pelancaran program berbasikal sempena program Cakna Komuniti Sabah FM Prihatin di Dewan Sri Wawasan Kampung Pimping Membakut. Selain program berbasikal, turut diadakan gotong royong membersihkan pantai sepanjang pantai Kampung Pimping. Seterusnya rakaman akustika dan sesi bersama penyampai Sabah FM. Program Cakna Komuniti Sabah FM Prihatin diteruskan lagi dengan acara kemuncak iaitu program berselawat Kitani yang dijadual berlangsung 9 malam ini di Kampung Pimping Membakut. Laporan penuh kita bersama Saleh Jikri. Saleh, teruskan laporannya. Baik, terima kasih Zima di studio Kota Kinabalu. Masih berada di Dewan Sri Wawasan Kampung Pimping Membakut sempena dengan program Cakna RTM yang dijayakan oleh Sabah FM dan juga Sabah BFM berkampung sejak semalam di Kampung Pimping Membakut ini dengan pelbagai aktiviti telah dilaksanakan dan pagi tadi acara berbasikal dan sedang berlangsung di belakang saya ketika ini ialah pendaftaran program imunisasi kebangsaan COVID-19. Baiklah, bersama-sama dengan saya ketika ini ialah Ketua Daerah Membakut iaitu Pangeran Hamzah Pangeran Simpul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Pangeran, bagaimana mungkin program ini memberi kebaikan dan manfaat kepada masyarakat di Kampung Membakut ini, Kampung Pimping ini khasnya? Okey, terima kasih kepada pengacara kita bahawa RTM datang ke Pimping ini dari kemarin lagi. Ini adalah satu acara yang boleh membawa Kampung Pimping memberi satu kesan yang baiklah kepada penduduk-penduduk Pimping. Khasnya apabila RTM membawa Jabatan Kesihatan untuk kita mendaftar COVID-19 ini dan kita juga perlu orang-orang kampung datang beramai-ramai di Kampung Pimping ini al-mahlum. Al-mahlum tidak semua penduduk di Kampung Pimping ini yang mempunyai telefon yang canggih. Makanya RTM kita harus berterima kasih kerana RTM membawa perkara ini ke Kampung Pimping. Ini adalah julung kali bahawa RTM datang berkampung di Kampung Pimping ini membawa satu makna yang baik. Okay, Pangeran, mungkin sebagai Ketua Daerah di Membakut, harapan kita lah pada masa akan datang supaya ada lagi program sebegini diadakan di sini. Kalau boleh begitulah. Kami merayu kepada RTM. Kepada RTM agar dapat kembali ke Kampung Pimping dan dapat kami memperlihatkan bahawa Pimping ini tidaklah kami membanggakan, tetapi inilah Kampung Pimping kami. Baik, terima kasih Pangeran. Baiklah, malam ini acara kemuncak dijayakan di Kampung di Dewan Sri Wawasan Kampung Pimping Membakut ini dengan acara berselawat yang akan menjadi penutup program Cakna RTM Sabah di Kampung Pimping Membakut ini. Kembali bersama Zima di studio. Silakan Zima. Terima kasih laporannya Saleh. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita dari negeri di Bawah Bayu. Berita seterusnya kita kembali bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan.